وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح العلماء والمصنفين والشهداء والصالحين وإلى شيخنا مشايخنا وإلى صاحب الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم ورزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Sambung balik perbincangan kita di mana masih membicarakan tentang bagaimana fitnah-fitnah yang datang pada perkataan kubur. Soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh kubur kepada kita yang mati. Dan soal daripada muka dan nakir. Dan juga cerita tentang sempitnya kubur. Sambung daripada tu, di mana riwayat Abu Ya'la dan riwayat Abu Ya'la dan Tabrani dan Ibnu Abi Dunya dan Abu Naim daripada Abil Hujjaj Ash-Shimali katanya, sabda Nabi SAW berkata oleh kubur. Makna berkata kubur, makna telah berkata oleh kubur. Makna kubur bercakap nanti ni. Bila orang mati dihantar, diletak dalam kubur, kubur akan bercakap dengan orang yang mati tadi, dengan mayat tadi. Telah berkata oleh kubur bagi mayat ketika dihantarkan padanya, ketika mana diletakkan mayat di dalam kubur, kubur akan bercakap, kata dia, sayang engkau hai anak Adam. Sayang engkau hai anak Adam, apa yang menipu daya? Mana apa perkara yang telah membuat engkau tertipu? Apa menipu daya akan dikau? Mana apa perkara yang telah buat engkau kena tipu? Dengan daku, yakni dengan aku, kata kubur. Tu. Yakni lupa akan daku. Mana apa benda yang telah menipu daya akan dikau? Menipu daya akan dikau dengan daku, yakni menipu daya akan dikau, melupakan akan daku. Benda apa yang membuat engkau tertipu sehingga engkau lupa aku? Itu kubur tanya dekat kita. Dekat kita orang yang mati esok ni, kubur akan tanya macam tu. Benda apa hak duk tipu engkau, hak duk tipu mu tu, menjembatkan mu tu lupa ke aku, lupa kata nak mati.
lupa kata nak masuk dalam kubur, dalam barzakh. Benda apa hak tipu? Tu. Tiadakah ketahui, makna tiadakah engkau ketahui, hei manusia, hei anak Adam, bahawa aku rumah fitnah. Mu tak tahu ke aku ni adalah rumah fitnah? Maknanya tempat yang engkau akan diam, tempat engkau akan duduk, di mana aku ni berbagai-bagai cobaan. Berbagai-bagai cobaan yang akan kena ke atas dirimu apabila engkau masuk ke dalam kubur, ke dalam aku ni. Mana aku ni rumah fitnah. Mana tempat tinggal sebelum akhirat, akulah tempat tinggal yang akan memberi ujian yang dahsyat. Itu tempat fitnah. Dan rumah zulmah. Aku ni rumah kegelapan. Tidakkah engkau tahu aku ni rumah kegelapan, hei anak Adam? Kau tak tahu kau? Aku bertanya kita esok. Nah. Dan rumah wahdah. Hei anak Adam, tidakkah engkau tahu bahwasanya aku ini rumah kesorangan. Mana untuk orang yang tinggal seorang diri. Rumah yang sunyi. Tak ada teman. Tu. Tak ada orang yang akan teman kamu. Melainkan adalah yang akan menjadi teman tu. Ada juga. Tetapi beberapa perkara. Kalau hidup kita ikut nafsu, maka hidup kita seorang dirilah dalam kubur dalam keadaan takut. Sunyi, sepi, takut. Duduk seorang-seorang pun tak boleh duduk dah. No? Duduk di rumah, duduk seorangnya. Perempuan balik pergi rumah pak mentua kita. Balik pergi rumah mak dia, rumah ayah dia. Orang rumah kita. Kan? Duduk seorang melilau, pi mari. Kan? Duduk dalam rumah. Tak torah nak duduk dah. Kan? Tak torah nak duduk. Orang panggil, tak ada torah dah. Kita pergi ke depan, sak masuk pergi. Tak tahu, duduk melilau kat dalam rumah. Tak boleh nak duduk. Tu tara di rumah kita. Tempat kita duduk biasa duduk tu. Ini tempat yang kita tak biasa pergi lagi ni. Tiba-tiba duduk seorang diri. Macam mana? Tu kubur cerita kat kita bila kita masuk dalam kubur. Dan rumah ulat, maknanya tiadakah ketahui oleh engkau bahawa aku ni rumah ulat. Aku ni rumah ulat. Akan keluar daripada aku ni ulat yang banyak hurung tubuhmu. Rumah cacing. Akan keluar daripada aku cacing. Ulat cacing tu lah. Cacing tu panjang-panjang lah tu. Bila diletak, dia akan mari. Tu. Dia akan mari. Kok dalam tanah tu. Bukan cacing biasa. Cacing yang Allah Ta'ala cipta untuk umum orang mati tadi. Kalau dia mati tak molek, dia mari. Tu. Aku rumah ulat, yakni rumah cacing. Tu. Kemudian dia kata lagi, apa yang menipu daya akan dikau dengan daku. Hei anak Adam, apa yang engkau tertipu? Apa sebab engkau kena tipu? Tu. Dengan aku, ketika adalah kamu lalu dengan daku. Maknanya pada satu masa, mu kena tipu dengan aku ni. Benda apa yang menyebabkan menipu daya engkau akan daku. Makna engkau lupa akan daku. Benda apa yang menyebabkan mu kena tipu? Tipu tu lupa kepada aku. Tak ingatlah kepada aku. Tu kubur akan tanya kita. Bila masuk kubur nanti, dia akan tanya kita macam tu. Bila? Ketika adalah kamu lalu dengan aku berlenggang-lenggang. Mana pada masa muduk berjalan tu. Duk berlenggang. Lalu kot tepi kubur lah. Dengan daku balil isak. Maknanya lalu kot tepi aku. Lalu kot tepi aku ya. Jalan tu. Jalan. Macam kita duk berjalan tu lah. Jalan nak pergi tanah. Lalu kot tepi dia duk melenggang. Yang tak ingat apa.
Benda apa hak duk tipu daya kamu tu? Sehingga mu lupa aku. Pada satu ketika, mu berjalan kot tepi aku, kamu berlengah-lengah. Setengah tu bersiu-siu pula. Kan kata berlengah saja. Kan? Siul. Dengan lagu Hindustan dia ikut dan lah. Jiwa dia apa dia? Jiwa dia di ke barat. Dia tarik di ke barat, lalu kot tepi kubur pun. Kalau jiwa dia Hindustan, dia menyanyi lagu Hindustan. Kalau jiwa dia danduk, dia menyanyi danduk. Lalu kot tepi kubur, boleh duduk menyanyi lagi. Esok kubur kan tanya kita. Beri salam pun tak. Hadiah Qul huwallah ke, hadiah Fatihah ke, kepada ahli kubur, tak ada. Nyanyi. Mana sampai dia lupa. Tahap tu pasal apa? Apa benda yang menyebabkan kamu jadi lupa ni? Kubur akan tanya kita. Nah. Baik. Maka jika ada orang itu, orang kena tanya dengan kubur tu, orang yang muslih. Orang yang muslih maknanya, yakni orang baik. Kalau orang kena tanya dengan kubur tu orang baik. Nah. Apa dia orang baik? Yang bakti. Makna orang yang bakti. Orang yang berbakti. Kepada agama, kepada bangsa, kepada negara. Makna dia berbakti. Makna orang yang baik lah. Ni orang soleh. Kalau si kena tanya tu orang soleh, dijawab, makna nescaya, dijawabkan daripadanya akan jawapan kubur. Akan jawab soalan kubur tadi, soal kubur tu. Kalau orang baik, dia boleh jawab. Kubur tanya, dia jawab. Tu. Aku tak ada duk lupa. Kan. Kalau orang baik lah. Aku ingat selalu. Ya. Kubur akan akui. Nah. Aku ingat tiap-tiap kali aku lalu kokmu. Tu. Aku lalu kot tepi kamu. Aku ingat bahawasanya aku ni akan bertemu dengan kamu. Tu. Sebab tu aku tak berani nak buat perkara-perkara yang jadi maksiat, yang jadi derhaka kepada Allah. Aku tak berani. Kalau aku terbuat, ataupun kalau aku buat, cepat-cepat aku bertaubat. Ini orang soleh. Tu. Kalau dia buat ataupun terbuat, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Minta ampun, menyesal di atas perbuatannya tadi. Itu orang soleh orang panggil. Tu. Jadi dia akan jawab. Kalau orang soleh, dia akan jawab. Maka berkata ia, malaikat kata, adakah engkau lihat? Adakah engkau? Maka berkata ia, tu. Adakah engkau lihat jika ada ia menyuruhkan dengan makruf dan menegahkan daripada yang mungkar? Tu. Maka berkata ia orang yang mati tadi. Tu. Adakah engkau, hei kubur, lihat jika ada ia seseorang tadi tu menyuruhkan dengan makruf dan menegahkan daripada yang mungkar? Hei kubur, mu pernah tengok tak? Orang ni masa dia hidup dulu, dia suruh perkara makruf. Mana dia suruh perkara-perkara baik. Masa dia hidup dulu ni, mana dia suruh benda-benda yang baik dan mencegah kemungkaran. Mu tak pernah tengok ke dia buat kerja lagu tu? Tu. Baik. Maka berkata kubur itu, bila ditanya kubur macam tu, maka berkata kubur itu, yakni dia kata apa? Bahkan, ya, aku pernah tengok. Maknanya aku tahu orang ni orang yang amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Maknanya menyuruh dengan benda-benda baik dan mencegah perkara-perkara mungkar. Aku tahu orang ni buat kerja lagu tu. Dia kenal kita kubur ni. Dia kenal.
Jangan nak kata dia tak kenal. Tu dia kenal. Orang bakti, orang soleh, orang yang baik, orang yang berakhlak, dia kenal. Kubur ni kenal. Mana Allah Ta'ala bagi dia kenal. Tu. Dia jawab, bahkan, maknanya ya, aku tahu, aku kenal. Tu. Bahwasanya aku, tu. Kubur kata, bahwasanya aku, kalau macam ni lah, dijawab oleh orang yang mati dalam kubur tadi, kubur kata, bahwasanya aku, tiba-tiba berpaling atasnya hijau. Tu. Mana aku berpaling, maknanya aku berpaling atasnya, makna aku tinggal buat mudarat ke atasnya. Itu maksud aku berpaling atasnya. Maknanya aku tidak melakukan kemudaratan ke atasnya, atas mayat tadi. Tu. Jadi hijau maknanya nampak hijau. Maknanya nampak cantik. Tu. Makna bila aku berpaling, aku tak azab dia, maka jadilah satu tempat yang cantik hijau. Itu maksud dia. Tu Allah Ta'ala jadikan macam tu. Tidak orang masuk dalam kubur ni, kubur hipik terus. Kubur hipik tadi ni, berselisih tulang kita. Tulang raka kita duduk macam tu, berselisih habis. Rapat. Tu. Jadi sebab tu, kita kena fikir bahawasanya hidup ni bukannya lama pun. Yang duk pulun, bantah, lawan perintah Allah. Tak ikut perintah Allah. Mencerca kepada agama dan sebagainya lah. Setengah manusia ni. Dia ada perangai pesen tu. Jadi degil dengan perintah Allah dan Rasul. Dia nak hidup lama mana? Yang dia duduk pulun tu, dia nak hidup lama mana? Tak lama lah. Sebab tu kita orang mukmin ni, orang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Makna kita beriman, kita percaya. Maka kita tak buat benda-benda yang boleh merugikan kita di akhirat nanti. Kalau kita buat, orang mukmin tadi dia cepat-cepat akan bertaubat. Kalau dia buat, dia akan cepat-cepat bertaubat, minta ampun kepada Allah. Memang jenis dia dah. Manusia ni tak lepas lari daripada salah dan silap. Dia akan minta ampun. Dia akan mengaku kesalahan dia. Dia akan mengaku kekurangan dia. Bahawa dia mengikut nafsu. Dia tak ikut akal. Dia duk turut nafsu ya, nafsu nak kok mana. Jadi dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia mati. Ini sifat orang mukmin. Sebab apa? Karena kita nu kubur duk tunggu lagi tu. Dunia tak ada, lepas tu kita akan pergi ke alam kubur. Dan kembalikan tubuhnya nur. Maknanya tiba-tiba makna dikembalikan tubuhnya nur. Mana Allah Ta'ala memberi cahaya tubuh orang yang berbakti tadi ni. Orang soleh tadi ni, ketika mana dia duduk dalam kubur, tubuh dia tu bercahaya. Tubuh badan dia bercahaya terang. Tu. Dan naik rohnya kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala jemput roh dia tadi. Tu. Duduk di Illiyin. Satu tempat yang tinggi. Tempat yang mulia. Tempat yang Allah Ta'ala sediakan bagi roh-roh orang-orang soleh. Roh-roh kekasih-kekasih Allah. Tu. Jadi Allah Ta'ala sediakan satu tempat roh orang ni tadi ni di Illiyin, satu tempat yang mulia. Jadi selamatlah dia. Sebab tu hidup kita ni biar sebab tu Imam Ghazali sebut jangan kita jadi seperti mana binatang buah, ular dan kala. Jangan kita duk jadi macam binatang buah. Hidup kita ni
jangan jadi macam binatang buah perangai. So, binatang buah dia kerja kacau, dia kerja nak kikir orang, dia kerja nak serang orang. Ya. Kalau ular dan kala ni, nak lipan ke, kalau jengking ke, kalau lipik ke, dia kena nak sengat orang. Ya. Kalau dia sengat orang, sakit orang, naya orang kena. Ular-ular yang bisa kalau dia patuk orang, naya orang kena. Sakit. Jadi ada perangai manusia jenis binatang buah. Tu. Jadi jangan jadi perangai manusia macam binatang buah. Tu. Jadi sekurang-kurang lah, habis-habis dah. Mana paling lekeh sekali, boleh jadi macam binatang ternak tak apa. Ngerti? Binatang ternak ni dia tunggu ikut tuan dia nak buat apa. Tuan dia heret, duk jamu, tak apa. Dia binatang ternak. Selekeh-lekeh, habis-habis. Tak ada paling koman sekali, boleh jadi macam binatang ternak pun tak apa. Tu. Kalau tak mau bagi jadi, seperti mana malaikat yang sentiasa berdoa. Yang sentiasa berdoa kebaikan. Minta rahmat daripada Allah untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah. Nah, kalau mu tak boleh nak didik perangai kamu, jiwa kamu, boleh jadi seperti mana sifat malaikat, sekurang-kurang sehabis-habis lekeh mu jadi macam binatang ternak pun tak apa dah. Binatang ternak. Binatang ternak ni dia ternak sungguh lah. Kau duk letak dalam rebat. Kan? Macam ayam, telur tu. Cukup jam pi kutik telur. Bagi makan. Ikut arahan. Buh air dia minum. Buh dedak dia telan. Mana dia bukan kacau kan? Tapi jangan jadi macam mana binatang buah dan kalau. Binatang yang bisa. Tak mau. Itulah hidup kita. Jadi kehidupan kita akan dinilai. Bukan kata nanti bila kita bangkit daripada kubur. Bila kita duduk dalam kubur pun sudah dinilai dah. Apa kerja buat kita di atas dunia. Itu masa kita duduk dalam kubur. Apatah lagi bila bangkit daripada kubur. Semua akan dinilai, akan dikira, akan dihisap. Maka manakah amalan tu amalan yang baik dan mana amalan yang jahat. Semua akan dinilai. Sebab tu kita kena fikir sehabis-habisnya. Baik. Dan riwayat Ibnu Munadah daripada Bara' bin Azib bahawasa Nabi SAW bersabda bahawasanya apabila hadir wafat orang yang mati, maknanya apabila nak matilah, apabila hadir wafat orang yang mati, datang akan dia malaikat pada yang terlebih baik rupa orang yang nak mati tadi. Makna kalau orang soleh tadi, musleh tadi ni, cerita dia orang yang soleh ataupun orang yang membuat kebaikan tadi, berbakti masa dia hidup, kalau dia nak mati, malaikat hadir tadi ni pada yang terlebih baik rupa. Mana dengan rupa yang lebih elok. Tak ada muka bengih langsung. Sebab tu orang soleh, orang baik, orang mati syahid ni mereka senyum. Pasal apa? Sebab rupa malaikat yang hadir tu dengan rupa yang terlebih baik. Mana dia pun seronok, dia pun suka. Masa nak mati tadi, suka, seronok dia. Senyumnya. Kan? Tu. Tu orang soleh. Bila nak mati, itulah malaikat mari. Rupa dia macam tu. Dan terlebih harum baunya. Sangat wangi bau malaikat tadi. Terlebih bau, harum baunya. Sangat-sangat wangi. Dia yang bau. Kita tak bau. Kita hadut jaga orang nak mati tu tak bau. Kalau bau tak duk tentu. Kalau hak tip nakuk ni, berasa pakai bertabur kecing kot tu ya. Dia takut sungguh. Jangan main-main. Tu. Setengah tu tahu kata orang mati dia tak lalu dah jalan tu. Tak lalu dah, tak lalu. Ada orang dekat kampung saya. Kalau ada, contohnya rumah dia di hujung ni. Di jalan ni. Di jalan besar, nak balik rumah dia tu kena lalu ni.
Tiba-tiba ada orang mati tadi. Dia tak lalu dah balik ke rumah dia. Dia sanggup pergi jauh balik rumah dia. Dia pun mati dah. Dia cerita kat saya. Dia kata, takut ustaz. Tu jadi ke mana tu? Dia tahu. Rasa macam duk tunggu kat tepi jalan aku tu. Kan? Tu. Allahu Akbar. Tu orang nak mati tadi. Dia pun takut. Maknanya, kalau bau, tak kira lah. Janji bau saja. Bau wangi ke, bau busuk ke, dia tak duduk dah. Jenis orang takut ni. Dia akan lari, tak boleh duduk. Dia tahu bau wangi pelik ni. Kan? Tapi orang nak mati tu saja yang bau. Sebab tu dia seronok senyumnya. Allah tak pernah bau macam ni. Sebab tu dia suka sangat. Ni orang soleh. Bila nak mati macam tu, malaikat layan dia. Malaikat jemput dia. Tu. Maka duduk pada sisinya. Kerana mengambil nyawanya. Tu. Jadi malaikat nak ambil nyawa tadi ni, duduk di tepi dia. Duduk untuk buat apa? Kerana mengambil nyawanya. Nak ambil nyawa dia. Mari dengan muka yang manis. Mari dengan bau yang harum. Duduk di tepi kerana nak ambil nyawa dia. Tu. Setengah tu, kan, duduk menyembah orang nak mati. Kan? Duduk sembang. Sembang kuat pula tu. Ada baru ni, ada nak mati. Saya pergi lah. Duduk bersembang kuat. Duduk bersembang buat apa? Kan? Yang kita duduk ajar mengucap di sini ni. Duduk talqin dia ni. Mereka duduk sembang. Bubang. Dah masa jegelong ni. Jegelong. Oyak apa kali dah jegelong tu. Jegelong kita tengok tu. Tunjuk ke tu. Nak sembang pergi sana. Tu. Yang kau ni duk ngak. Mereka duk sembang syok. Duk nak TikTok apa. Tu. Lah ni dia tak kira. Dia nak kat TikTok sejenis. Orang nak mati pun dia nak ambil TikTok. Tu. Dia punya hiburan dia tu melampaui batas. Duk depan Kaabah pun duk main game pun ada. Ni duk depan Kaabah ni. Duk main game. Orang duk tunggu nak sembahyang, sebelum qomat, berhenti, depa duk main game. Duk main game perang. Astaghfirullahalazim. Ni zaman hari ini ni. Hiburan yang melampaui batas, nak serenuk. Tak kira tak mana, macam-macam berlaku. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, bila dia duduk di sisinya si orang nak mati tadi kerana mengambil nyawa orang nak mati tu. Dan datang akan dia dua malaikat dengan hanuknya. Mana dengan cendananya. Bawa serbuk cendana daripada syurga. Bawa serbuk cendana tu. Serbuk kuning orang duk tabur tu. Faham? Tu. Daripada syurga. Kan bila orang mati, mereka akan tabur serbuk tu. Tabur kan. Kalau kuning ke, kalau kuku ke. Kuning. Tu. Kalau kuning. Dia tabur atas kain. Ada 3 lapis. Dia tabur pula atas kain lapis yang kedua. Dia tabur pula lapis yang ketiga. Jadi malaikat bawa tu, serbuk tu, hanuk tu, cendana tu, daripada syurga. Untuk nak jemput roh orang ni. Tu nak jemput roh dia. Dan kafan daripada syurga. Bawa kain kafan tu daripada syurga. Kita tak nampak lah. Kan? Kalau nampak ke, Allahu Akbar. Tak jadi jahat langsung. Kan? Tu. Tak bercakap ikut nafsu langsung. Kan? Ni bercakap ikut nafsu tu pun ada orang like betul. Kan? Dah bercakap ikut nafsu. Tu. Macam-macam lah. Dalam Quran tak ada suruh tutup aurat lah. Kan? Cakap ikut nafsu. Kan? Tu. Tak ada masalah kalau orang perempuan nak jadi imam bagi orang lelaki. Tak ada masalah. Tu semua ikut nafsu.
Jadi kalaulah Allah Ta'ala tunjuk benar-benar sir, rahsia ni, hak bangsa tak nampak ni, tak ada seorang pun yang akan ikut nafsu dia. Ikut nafsu jahat dia. Semua ikut Quran, hadis, ijma', qiyas. Ikut daripada apa yang dinyatakan oleh ulama'. Maknanya semua nak duduk di atas jalan yang benar. Takut sangat jadi salah. Semua akan berlaku lagu tu. Tapi Tuhan tak bagi nampak. Bagi orang yang ditutup mata hati dia, dipeteri mata hati dia. Dia tak nampak dengan mata hati. Tapi orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala bagi nampak dengan mata hati. Maka dia yakin. Lalu dia buat apa diperintah oleh Allah. Dia tinggal apa dilarang. Maka, kenapa? Kerana dia yakin suatu hari nanti, maka malaikat akan datang menjemput dia macam ni. Dia yakin macam tu. Ni. Sebab tu hanya orang yang diberi iman, dia akan percaya benda-benda lagu ni. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan adalah kedua malaikat yang bawa hanut dan bawa kafan pada syurga tadi ni. Malaikat maut, dia duduk tepi, cabut roh. Malaikat bawa tu dia duduk jauh dulu. Dia tak masuk dekat lagi. Maka mengeluar oleh malikil maut akan rohnya daripada jasadnya. Tu. Jadi bila mereka duduk jauh, barulah malikil maut ambil roh daripada jasad orang soleh tadi. Tu. Rasyahan. Maknanya ambil roh keluar daripada jasadnya tu. Rasyahan, yakni seperti keluar peluh. Macam mana keluar peluh. Tu, mudah. Tu. Maknanya tak sakit. Tu. Keluar peluh tak sakit. Tu. Allah. Maka apabila jadilah pada tangan malikil maut. Maknanya, maka apabila ada roh. Jadi kana dia. Lagi terjemah makna jadi. Mana maka ada jadilah yakni ada roh pada tangannya, pada tangan malikil maut. Maka apabila ada roh itu pada tangannya, pada tangan malikil maut, bersegera akan dia ada dua malaikat itu. Jadi malaikat hak bawa hanut dan bawa kafan tadi ni bersegera akan dia. Mana cepat-cepat pergi kepada roh tadi ni oleh dua malaikat itu. Bersegera akan dia akan itu roh oleh dua malaikat tu. Jadi malaikat segera ambil roh tadi. Ambil letak di dalam kafan daripada syurga. Letak elok-elok lah. Tu kerana mulianya roh orang yang berbakti, orang soleh tadi. Malaikat buh roh di situ. Tu. Bungkus elok-elok. Tu. Roh dia tak mati. Tapi dia ambil roh tu, dia letak dalam tu. Tu. Maka ditaruh keduanya, malaikat tadi ni, akan hanutnya dengan hanut syurga, dan mengkafankan keduanya malaikat akan itu roh orang soleh tadi ni, dengan kafan daripada syurga. Malaikat jaga sungguh. Jaga sungguh roh orang soleh. Tu. Nak tahu jaga tak jaga, nanti kita mati esok. Tu. Bila mati esok, baru tahulah Allah malaikat pelihara, jaga, bawa elok-elok roh orang yang baik ni, roh orang soleh, orang mukmin ni. Orang mukmin yang soleh ni, malaikat akan jaga elok-elok roh tu, bawa elok-elok, letak hanut dan kafan daripada syurga. Tu. Jadi bila mereka mengkafankan kedua-duanya, dan mengkafankan kedua malaikat tadi, dia pun bungkuslah kafan, dia akan roh tadi ni dengan kafan daripada syurga. Mereka pun baluk dia. Kafan tu maknanya baluk lah. Baluk dengan kain daripada syurga. Baluk roh tadi ni. Kemudian menaik keduanya dengan dia. Kemudian
membawa naik, menaik ini membawa naik. Nah, keduanya membawa naik oleh kedua malaikat tu dengan dia, yakni dengan roh tadi ni, membawa naik kepada syurga. Tu. Bawa naik kepada syurga. Tu. Bawa naik kepada syurga. Baik. Bila bawa naik kepada syurga, maka dibukakan baginya, bagi roh tadi ni, roh yang dibawa oleh malaikat nak bawa naik ke syurga, pintu langit. Dibuka pintu langit. Langit ni ada pintu. Ada malaikat duk jaga. Ni siapa ni? Ni roh hamba Allah yang soleh. Ni roh kekasih Allah. Tu. Dan kesukaanlah malaikat. Maknanya, dan kesukaanlah yakni, dan jadi gembira, jadi sukalah oleh malaikat dengan dia, dengan roh tadi tu. Mana malaikat duk jaga pintu pun jadi seronok, jadi suka. Tu. Jadi gembira dengan roh tadi. Sambut mereka. Azan lah. Allah. هذه الدعوات التامة والصلاة والسلام سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف وبعث مقاما إنك لا تضل. Baik. Jadi dan kesukaanlah, makna dan jadi sukalah, jadi gembiralah oleh malaikat dengan dia, dengan itu roh tadi. Dan berkata mereka itu malaikat yang nak jaga pintu langit tadi, bagi siapa empunya roh yang baik. Bagi siapa empunya roh yang baik ini, dia tanya. Malaikat duk jaga pintu langit tu tanya, ni roh hak siapa? Nama apa tuan dia ni? Tu. Ni roh tuan dia nama apa? Hak di dunia lu tuan dia nama apa? Tu. Yang dibuka baginya berapa pintu langit. Tu.
Mana malaikat pun duk tunggu, buka pintu langit nak bawa roh tadi pergi kepada Illiyin, letak dalam satu tempat yang mulia. Nah, baik. Dan dinamakan dengan yang terlebih baik. Tu. Baik. Jadi sehingga akan dibawakan roh tadi kepada syurga. Tu. Maknanya pintu-pintu langit dibuka. Malaikat tanya, ni roh siapa? Ni roh siapa? Siapa tuan dia? Dia kata, bawa roh tu kata, ni roh Syukri ni. Dia kata, ni roh Syukri ni. Contohlah. Kita tak berani tu. Kan? Apa ustaz ni? Kan? Contoh. Tu. Habis tu. Jadi malaikat hak bawa roh tu akan jawab pada pertanyaan malaikat yang duk jaga pintu tadi. Dia kata, ni roh Syukri. Dia kata. Lepas tu malaikat pun Allah pakat-pakat seronok dengan roh yang baik tadi. Baik. Kemudian dinamakan dengan yang terlebih baik namanya. Yang dinamakan dengan dia di dalam dunia. Maka malaikat beri nama. Hak lebih baik lagi daripada nama hak ada di dunia dulu. Tu. Kalau nama di dunia lu Syukri saja. Ni diberi nama lebih baik lagi. Al-Syekh Al-Fadhi Syukri lagi. Contoh. Tu. Beri nama gelaran lagi. Kan? Tu. Al-Syekh Al-Fadil Al-Muqarrabin ilallah. Bohgilah. Kan? Jadi, malaikat akan beri nama lebih elok lagi daripada nama di dunia dulu. Nama dunia pun molek dah. Tapi diberi gelaran lebih elok lagi. Diberi nama bagi roh orang yang baik tadi, orang soleh tadi. Allah, kan? Tu. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka dikatakan, inilah roh si anu. Malaikat tu bawa roh tu, dia pun cerita, inilah roh si anu. Roh Syukri dulu ni. Tu. Habis. Maka apabila dinaik dengan dia kepada langit. Mana maka apabila dinaik dengan dia, dengan itu roh tadi ni, kepada langit. Awak naik ke langit. Malaikat duk bawa naik roh dia ke langit tadi ni. Kau duk naik satu, lapisan satu, lapisan dua. Kau duk bawa naik. Mengiringi, makna nescaya mengiringi akan dia segala malaikat muqarrabun. Itu dia. Malaikat-malaikat hampir dengan Allah. Dikatakan malaikat muqarrabun. Hak hampir, yang dekat sekali. Mereka ni yang mengiringi roh orang soleh tadi. Bukan orang lain bawa. Tu. Bukan biasa-biasa. Tak. Maknanya hak paling hampir sekali. Dikatakan malaikat muqarrabin. Makna muqarrabun. Hak hampir sekali dengan Allah. Tu. Malaikat. Mereka ni diberi pangkat gelaran al-muqarrabin. Malaikat muqarrabin. Hak diberi gelaran muqarrabin ni oleh Allah. Semua malaikat dekat dengan Allah. Maknanya sentiasa mereka bertasbih, bertahmid, berzikir. Mana dekat mereka macam tu. Tak lupa walau sesaat pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam malaikat-malaikat tadi ni ada diberi pangkat yang diberi nama muqarrabun. Tu. Jadi hak muqarrabun ni jadi pengiring. Pengiring roh tadi. Betapa mulianya. Tu mulianya. Baik. Tiap-tiap langit. Maknanya tiap-tiap langit. Semua diiring oleh malaikat muqarrabun tadi. Hingga dihantar, makna hingga diletak antara dua tangan hadratullahi azza wa jalla. Baik. Sebut Tuhan ada tangan ni. Kok mana? Bukan maksud tangan. Bukan maksud tangan. Maksudnya dia mentasbihkan hadapan.
Bila tangan, lazim dia depan. Maka digunakan makna lazim. Maka dihantar, yakni diletak antara di hadapan. Tu antara di hadapan hadratillah. Maknanya hadapan, nama tempat tu hadratillah, bukan Tuhan duduk di situ. Kena faham. Anda faham hadratillah, oh Tuhan hadir, Tuhan duduk di situ. Tak. Nama tempat tu hadratillah. Supaya masjid nama Baitillah. Masjid tu nama Baitillah. Kalau Kaabah tu Baitillahil Haram, rumah Allah. Apa Tuhan duduk situ ke? Mana orang panggil idhafat litashrif. Maknanya disandarkan rumah kepada Allah kerana mulia. Begitulah juga disandarkan perkataan hadrah, nama tempat tu bagi Allah tadi kerana memuliakan tempat tu. Maka diletakkan roh di hadapan tempat yang bernama hadratillah. Tu maksud dia. Tu. Boleh kat Wahabi, Tuhan duduk depan sungguh. Tak boleh pakai pun tu. Sehari dua ni, duduk kata ahli sunnah macam mana Mu'tazilah. Kan? Ahli sunnah apa dia tak? Mengikut aliran Asy'ari dan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi menafikan Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala berkuasa. Dia tak menafikan. Saya cukup malah nak kata apa, saya kata bodoh. Bukan kita menafikan yang tu. Kan? Tu. Dia duk main kata, tu orang panggil taqawul, bahaya. Di akhir zaman ni, dia panggil taqawul ni, dia kata, kita kata. Padahal dia yang kata. Tu taqawul, dia panggil. Taqawul ni, dia tuduh kata, kita kata. Padahal dia yang kata, tapi dia kata kita kata. Tu. Padahal kita tak kata. Tu dia panggil taqawul. Bahayanya taqawul. Dia ambil jenis perangai Fir'aun. Jenis macam tu. Habis tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dia nak mengaji tak mau. Pakai duk dengar. Dia duk di atas saya dengar dalam YouTube. Saya dengar Tuan Guru Haji Soleh. Dia kata, dia tak kata Tuan Guru. Dia kata, saya mendengar satu pengajian lah. Dia kata, Haji Saleh Musa Sik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah dosa dia. Kan? Tak apalah, doa tu baguslah. Tapi mu tu kena minta ampun lebih. Bertobat. Tinggalkan kefahaman sesat kamu tu. Tu. Orang tak kata macam tu, dia kata kita kata macam tu. Tu dia panggil taqawul. Tu. Taqawul. Habis tu. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi, bila diletak di satu tempat, dinamakan hadratillah. Makna diletak di hadapan hadratillah. Tempat tu nama dia hadratillah. Pada arash, makna di arash. Di tepi arash tu. Letak roh di situ. Tu yang puak ni faham kata Allah duduk di atas arash. Pasal duk sebut hadratillah fi arsy. Makna nama tempat hadratillah tu di tepi arah tu. Makna di arash tu ada satu nama tempat hadratillah. Bukan Tuhan duduk di situ. Tu. Habis tu. Maka lalulah amalnya pada iliyin. Tu. Bila dia letak dari situ, maka lalulah. Maka dibawa. Pergilah amalannya pada iliyin. Maka firman Allah bagi segala muqarrabun. Allah Ta'ala kata firman dekat malaikat-malaikat muqarrabin tadi. Ishhadu. Maknanya yakni naik saksilah oleh sekalian kamu. Tengoklah. Kamu tengoklah semua. Allah Ta'ala perintah pada malaikat. Tengoklah oleh sekalian kamu. Mana naik saksi oleh sekalian kamu. Bahwasanya aku sanya telah aku ampun bagi empunya amal ini. Tu. Pasal roh dia roh orang yang baik,
Dibawa amalan pun, amalan bulat-bulat Tuhan terima. Bulat-bulat Tuhan terima amalan tu. Tak ada dilempar. Kan dicerita ada amalan dibawa kepada Allah. Allah Ta'ala perintah malaikat, digulung-gulung amalan tu, dilempar. Dihempah turun. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibarat kata orang hantar surat, tengok-tengok punya nak marah baca, ronyok-ronyok surat tu. Tahu bah. Tu amalan orang macam mana? Amalan orang yang tak betul. Hati batin dengan zuhir tak betul. Tu Allah Ta'ala murka amalan orang lagu tu. Maknanya batin dengan zuhir tak betul. Zuhir baca elok, buat secara elok dah. Tapi batin tak elok. Wal'iyazabillah. Sebab tu penting kita jaga belakang-belakangnya. Semua kita jaga. Zuhir, batin, kena jaga. Dari segi fiqh kita mengaji, tasawuf kita mengaji. Tu. Fiqh kita mengaji, tasawuf kita mengaji. Barulah selamat semuanya. Tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kemudian maka firman Allah Azza wa Jalla, kembalikan mereka itu, maknanya kembalikan olehmu hai malaikat akan roh mereka itu padanya pada kubur. Lalu dibawa turun roh tadi ke kubur. Maka apabila dihantarkan mukmin itu pada lahatnya, tadi bila dah cabut nyawa, dah bawa naik roh terus. Tu. Tu orang duk bercara lah. Lepas tu dibawa turun roh tu. Apabila dihantarkan mukmin itu pada lahatnya, orang yang mati, orang mukmin tadi yang mati itu, diletak dalam lahat. Dia lahat tu lah. Lahat tu hak tepi tu. Korek tepi. Liang tu hak korek tengah tu. Lahat hak tepi tu. Tu. Dia panggil liang, lubang. Lahat hak tepi, korek tepi tu. Tu. Berkata bumi itu baginya. Bila diletak orang mukmin tadi dalam lahat dia, bumi itu kata dekat dia, bahawa adalah engkau itu sahnya kekasih kepada aku. Tu mu ni kekasih aku. Kubur kata. Bila jadi kekasih dia, dia tak buat nanya. Faham? Dia tak buat nanya orang yang jadi kekasih dia. Pasal apa? Sebab masa dia hidup dulu, dia ingat. Dia ingat. Dia ingat kepada kematian. Dia ingat tentang kubur. Betapa sempitnya kubur, gelapnya kubur. Betapa asingnya kubur. Maka dia berusaha mencari benda apa yang akan boleh jadi cerah kubur. Benda apa yang akan boleh jadi tak sunyi dia di dalam kubur. Benda apa yang boleh jadi keluasan kubur. Maka semua tu sudah Nabi SAW cerita dah kepada kita. Semua tu maknanya dah dicerita dah kepada kita. Sehingga kan Imam Syafi'i membuat pesanan, barang siapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat, maka hendaklah dia mengamalkan 10 perkara. 10 perkara ni kena beramal. Imam Syafi'i kata. Pertama, hak kepada diri sendiri. Hak diri kita sendiri. Kita tunaikan hak diri sendiri. Yang pertama, mengurangkan tidur. Mengurangkan makan. Mengurangkan percakapan. Dan berpada-pada dengan rezeki yang ada. Tahap pertama. Kurang tidur, kurang bercakap, kurang makan. Dan berpada-pada dengan rezeki yang ada. Mana berasa qanaah, berasa cukup dah dengan rezeki yang ada. Hak berasa tak cukup lagi, amal ibadah kita masih ada jauh lagi. Nak jadi kualiti. Jadi sebab tu kena berusaha. Cari jalan berusaha supaya tambah berkualiti. Ni tak fikir tentang amal. Nak buat amal berkualiti lagu mana. Tapi duk fikir bila tak ada kurangnya rezeki, bila tak adanya duit. Bukan tak ada tapi pasal dia duk berasa tak cukup. Duk berasa tak cukup situ. Wal'iyazabillah. Orang bila duk berasa tak cukup dengan rezeki yang ada, dia akan nampak duk cari usaha tu. Dia tak kira dah malam ke siang ke, dia tak ada waktu bagi dia. Bagi dia nak bagi cukup lah, nak bagi puas, nak bagi kenyang, nak bagi senang, nak bagi mewah.
Wal'iyazabillah. Orang yang hidup fikir macam ni, dia akan susah dalam kubur esok. Dia akan susah dalam kubur. Sebab hidup dia fikir nak mewah. Fikir nak senang. Fikir nak kemewahan. Bukan nak fikir tentang ibadah dia nak jadi kok mana, kualiti ibadah dia macam mana. Betul tak betul ibadah dia? Ada khusyuk tak? Amal ibadah yang dia buat? Macam-macam. Betul tak zuhir dengan batin? Dia tak fikir. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ada kena fikir tentang kurang tidur. Kena kurang tidur. Ni kita ni banyak lebih tidur. Lebih pula. Kan? Tu. Maknanya dengan orang bangun awal pagi, kita tak bangun. Maknanya kita ni banyak tidur. Tu. Jadi tak selamat kita dalam kubur esok. Kubur kata dulu mu banyak tidur dah. Hari ni ku nak berimu jaga. Hari ni ku nak berimu jaga. Nak beri jaga dia buat mana? Dia sakitkan kita. Orang yang soleh, kubur kan kata tidurlah kamu seperti mana tidur seorang pengantin. Lelapkan mata kamu, pejamkan mata kamu, tetapkan mata kamu. Tu. Sehinggalah ditiup sangkakala kelak. Tu. Kubur akan dudui, kubur akan ulik orang-orang soleh yang ada dalam dia. Tapi kalau orang jahat, apa tadi ya? Tu. Mengurangkan makan. Ni makan banyak, tak cukup kan. 10 kalori semua dia rembah habis. Tu. Bukan tak boleh pi kalori, pi ya. Bukan mesti makan. Ni dia tibai. Lepas tu tak jadi penyakit kita. Sebab tu penyakit banyak di hari ini ni kerana tak jaga perut. Berpunca penyakit itu daripada perut kita. Marinya darah tinggi, marinya kecil manis, punca daripada perut. Tu. Sebab tu kena jaga perut kita ni. Maknanya jangan makan terlalu banyak. Tu. Mengurangkan percakapan. Ni kita ni cakap banyak lebih. Tu. Kalau cakap banyak, tak apa. Janji cakap perkara-perkara yang ada faedah dunia dan akhirat. Ada benda faedah, ada benda kebaikan. Tak apa nak cakap banyak pun. Ni duk sembang banyak. Tes cawan tu ya. Kan? 3 jam duk sembang. Mula-mula hak lapis dia. Hak lapis umur 60 ke atas lapis pencin. Main duk sekali. Hak lapis tu balik dah buat kerja. Dia duk tunggu lagi. Hak lagi, hak lapis kedua main pula, hak dekat-dekat nak pencin. Kan? Tu, main duduk semeja dengan dia. Sat lagi, hak lapis ketiga, lapis, kita kata lapis orang muda. Hak lagi, hak peringkat keempat, lapis remaja-remaja lagu tu ya. Dia pun balik. Tu dia, kalau lah lagu tu punya cerita habis. Hari-hari punya lumrah macam tu. Mana masa dia nak baca Quran, mana masa dia nak berzikir, berselawat untuk nak dekatkan diri dia kepada Allah dan memenuhi masa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Sebab tu kita jangan jadi lagu tu. Tu. Baik. Jadi sebab tu Imam Ghazali kata, Imam Syafi'i kata, kena jaga di antaranya yang tu. Jadi akan selamat kita dalam kubur kelak. Tu. Dan akhirnya berpada-pada dengan rezeki. Mana berasa cukup dengan rezeki yang ada. Kalau tak cukup, cari sekadar berasa cukup lah. Dia nak cari sampai mewah, dia takkan cukup. Tu. Sebab rezeki ni dia takkan cukup. Dia duk nak situ. Nak akhir sekali, dia lupa tanggungjawab dia. Kewajipan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kena fikir tentang akhirat. Baik, tentang alam kubur esok. Kemudian, bumi itu, berkata bumi itu baginya, bagi orang diletakkan dalam lahat tu, bahawa adalah engkau itu sanya kekasih kepada aku, dan engkau di atas belakangku. Mana engkau dulu duduk berjalan di atas belakangku, maka betapa ketika jadilah engkau, mana adalah engkau di dalam perutku,
lagi engkau lihatkan barang yang akan aku perusahakan dengan dikau. Jadi panjang tu beti tentu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tu. Berkata bumi itu baginya bahawa adalah engkau itu sahaja kekasih kepada aku. Beti tentu. Dia panjang sangat tak habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu fi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilma wa razqna fahma. Allah faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.